Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Ain Nadirah binti Zulkifli, wakil bagi kumpulan 7 untuk pembentangan berkenaan wawancara insan guru profesional. Ini merupakan ahli kumpulan saya iaitu Nur Ain Kalisha binti Rozmi dan Nur Suhaina Amira binti Yusof. Pengenalan. Pendidikan adalah asas kepada kecemerlangan ketamadunan manusia. Kekuatan pendidikan berupaya memelihara menyerlahkan nilai dalam sesebuah masyarakat. Pendidikan bukan sahaja mampu menerapkan nilai patriotisme untuk mencintai negara dalam jiwa anak bangsa, malah dapat membantu pertumbuhan sasiah dan menyemai serta mengekalkan jati diri seseorang individu. Pendidikan itu ibarat acuan. Acuan yang membentuk sesebuah negara, acuan yang membentuk sesebuah masyarakat dan acuan yang membentuk seseorang individu. Oleh itu, insan guru adalah insan pelaksana yang paling utama merealisasikan hasrat ini di samping pihak lain seperti institusi pendidikan guru dan masyarakat. Ini merupakan biodata guru yang telah diwawancara. Untuk guru pertama, Cikgu Masitas binti Awang Hitam. Beliau mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Midin. Beliau mengajar bagi subjek pendidikan seni visual dan berpengalaman mengajar selama 9 tahun. Bagi cikgu yang kedua, Cikgu Nur Aziah binti Matwiyah. Beliau mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara. Beliau mengajar bagi subjek sejarah dan berpengalaman mengajar selama 23 tahun. Kedua-dua orang guru ini adalah berasal dari negeri Terengganu. Berdasarkan peta pemikiran yang dipaparkan, terdapat perbezaan dan persamaan di antara guru bidang seni dan guru bukan bidang. Antara perbezaan guru bidang dan bukan bidang ialah guru bidang seni iaitu Cikgu Masitas mengajar pelajar bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Manakala untuk guru bidang sejarah iaitu Cikgu Aziah, beliau mengajar pelajar tingkatan 6. Perbezaan yang seterusnya ialah dari segi kaedah pengajaran. Untuk guru bidang seni, Cikgu Masitas menggunakan pendekatan secara amali. Berbeza dengan guru bidang sejarah iaitu Cikgu Aziah, beliau menggunakan kaedah secara teori. Selain itu, untuk penggunaan aplikasi bagi pengajaran, guru bidang seni iaitu Cikgu Masitas menggunakan aplikasi seperti Telegram dan WhatsApp untuk PDP di atas talian. Manakala guru bukan bidang iaitu Cikgu Aziah menjalankan kelas tutorial dan berkongsi video tentang penggunaan aplikasi melalui Google Meet. Persamaan guru bidang dan bukan bidang. Kedua-dua orang guru tersebut mempunyai kecintaan terhadap profesion keguruan. Beliau menegaskan bahawa jika ingin menjadi seorang guru yang unggul, kita perlulah mempunyai minat dan cinta terhadap profesion keguruan ini kerana ia akan mempengaruhi sikap dan keikhlasan kita semasa menjalankan tugas. Yang kedua, mempunyai kaedah dan teknik pengajaran yang tersendiri. Bagi Cikgu Aziah, beliau menggunakan aplikasi Google Meet dan YouTube untuk dijadikan sebagai platform untuk beliau mengajar. Manakala Cikgu Masitas pula menggunakan aplikasi Telegram. Seterusnya, beliau menunjukkan teladan yang baik kepada pelajarnya. Mereka sentiasa memberikan nasihat yang membina dan baik kepada para pelajarnya. Mereka juga sering mengambil berat tentang keadaan pelajar-pelajarnya dengan menanyakan khabar dan kesihatan masing-masing. Persamaan yang seterusnya ialah mereka memberi motivasi kepada kami. Nasihat dan pesanan yang diberikan itu adalah lebih kurang sama, iaitu mendoakan kejayaan kami dalam menceburi bidang perguruan ini. Mereka juga berpesan supaya jangan amalkan sikap mementingkan diri sendiri kerana ia tidak membawa kebaikan kepada diri sendiri dan juga orang lain.
Boleh cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu mahu menjadi seorang guru? Perlu ada minat untuk menjadi seorang guru atau apa-apa saja pun, kalau kita ada minat, insya-Allah dia akan berjalan lancar. Buat sesuatu kerja tu macam ikhlas dan enjoy. Okay. Pada masa itu diadakan interview secara umum, maknanya pada masa itu daripada KPM datang ke universiti untuk melakukan interview. Lepas tu akhirnya cikgu dapat tawaran melanjutkan dalam diploma pendidikan di UTM Skudai Johor, dan selepas tu cikgu posting lah. Apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Okey, untuk menjadi seorang guru yang berjaya, yang pertama sekali perlu ada sikap untuk mendidik. Sebab kita sebagai seorang guru ni, kita perlu didik seorang pelajar tu dari semua segi. Okey, yang seterusnya mesti ada sikap sabar dengan kerenah-kerenah pelajar sekarang. Pertama sekali cikgu tu bertanggungjawab. Okay, dia meletakkan tanggungjawab yang pertama adalah tanggungjawab kepada Allah dan tanggungjawab kepada Rasul. Okey, itu yang pertama. Dan itu yang menjadi garis panduan dia dalam menjalankan tanggungjawab. Apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Yang perlu ada dalam seorang guru, sikap seorang pendidik, sabar yang cikgu bagi tahu tadi, kasih sayang, amanah, jujur, penyayang, prihatin. Okey, nak jadi seorang guru tu mesti ada sikap atau nilai yang positif. Untuk bakal-bakal guru ni, perlu bersedia. Bersedia, dan bila perlu bersedia, perlu buat persediaan tu dari segi fizikal mental satu, dan yang kedua mencari ilmu ataupun menuntut ilmu. Apakah ciri atau sifat yang cikgu perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru unggul? Perlu ada sikap yang committed terhadap kerjaya. Okey, maksud committed tu mestilah jujur dalam kerja buat kita. Apabila guru itu menjadi contoh, tauladan kepada rakan-rakan guru, kemudian dalam masa yang sama dia juga menjadi idola ataupun orang yang yang disanjung ataupun orang yang dihormati oleh pelajar. Apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Okey, dia tidak boleh ada sikap tidak mahu mendidik. Jadi kalau tidak mahu mendidik, jadi kiranya pelajar tu automatik tidak akan mendengar atau dia akan protes kita balik nanti. Satu sifat yang sebenarnya yang bila kita bekerja je dan kita berinteraksi dengan orang lain ataupun berhubungan dengan orang lain, satu saja iaitu pentingkan diri. Okey, pentingkan diri. Apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru akan datang? Okey, harapan cikgu supaya bakal-bakal guru ni dapat menjiwai bidang perguruan sepenuh jiwa. Okey, sebab guru ni jiwa dia untuk mendidik. Cikgu mengharapkan bakal-bakal guru ini membawa bersama dengan dia bila dia bekerja sebagai seorang guru, bila dia perlu menunaikan tanggungjawab sebagai seorang guru, dia meletakkan matlamat. Okey, matlamat dia. Apakah matlamat dia sebagai seorang guru? Apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Okey, nasihat cikgu, jangan putus asa. Jangan jangan cepat mengalah apabila masuk bidang perguruan ni. Nasihat cikgu, usahalah untuk tambah ilmu. Bagaimana cikgu menyesuaikan diri dengan pembelajaran secara atas talian? Dekat internet banyak guru ataupun rakan-rakan yang lain kongsikan untuk kita sesuaikan PDPR secara online dari segi WhatsApp, Telegram, Google Meet. Cikgu betulkan dulu cikgu punya
Kalau minda tu satu, minda, betulkan diri dulu. Maknanya perlu menerima, bersedia, redha ataupun menerima keadaan ni. Jadi bila kita menerima, kita tidak stres. Sebab seorang cikgu ni dia memang paling kena jaga kesihatan. Bagaimana pula dengan respon pelajar? Ada yang mendapat sambutan dan ada yang tidak. Tapi walau macam mana pun ada ataupun tidak penglibatan pelajar secara atas talian, tetap cikgu akan bagikan kerja walaupun responnya separuh, ada yang penuh. Gunakan Google Meet kan, GM lah, GM. GM ni perkara baru, bagi pelajar pun perkara baru. Bagaimana cikgu mengaplikasikan teknik ataupun kaedah dalam PDP bagi subjek ini? Cikgu gunakan semua aplikasi, WhatsApp, Telegram, ada GM. Dalam seminggu ada dalam 3 hari yang belajar sejarah. Jadi 3 hari ni cikgu dah buat jadual ni lah. Mestinya 2 hari untuk Google Meet dan 1 hari untuk secara offline. Cikgu doakan semoga berjaya meneruskan pelajaran, menamatkan pengajian dan seterusnya berkhidmat sebagai seorang guru dan membawa bersama matlamat untuk mendapat keredaan Allah dan seterusnya dipermudahkan segala urusan dan semoga menjadi seorang guru yang berjaya. Terima kasih Cikgu Aziah. Kita akhiri wawancara kita pada kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, melalui wawancara ini, kami memperoleh banyak ilmu baharu daripada kedua-dua guru ini. Pelbagai nasihat dan harapan yang telah mereka berikan untuk menjadi seorang insan guru profesional pada masa akan datang. Guru perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka untuk dijadikan contoh dan tauladan kepada para pelajar. Antara contoh nilai murni yang boleh diterapkan ialah penyayang, bertanggungjawab, baik hati, kejujuran, rasional dan sebagainya. Guru haruslah menjadi role model dan menunjukkan tauladan yang baik agar dapat menjadi contoh kepada pelajar tidak kira ketika di dalam sekolah atau di luar waktu sekolah. Lampiran. Di dalam lampiran ini telah disertakan poster dan gambar ketika mewawancara kedua-dua orang guru. Berdasarkan wawancara insan guru profesional yang telah dilaksanakan bersama dengan guru bidang seni dan guru bukan bidang iaitu guru dari option sejarah, dapatlah saya rumuskan bahawa untuk menjadi insan guru profesional, banyak cabaran yang harus kita tempuhi dengan penuh kesabaran dan hati yang ikhlas. Tanggungjawab yang digalas oleh seseorang pendidik sangat besar dalam membentuk seseorang individu supaya menjadi seorang insan yang berakhlak mulia, cemerlang, berdedikasi dan sebagainya supaya mereka berjaya dalam apa bidang yang diceburi pada masa akan datang. Dapatlah saya rumuskan bahawa untuk menjadi insan guru profesional, banyak cabaran yang kita perlu tempuhi dengan sabar dan hati yang ikhlas. Selain itu, kita harus sentiasa bersedia untuk menghadapi apa jua situasi. Sebagai contoh, jika ada pelajar yang menghadapi masalah, guru perlu cakna atau prihatin terhadap perkembangan semasa pelajar tersebut. Selain itu, wajar juga saya katakan bahawa sebagai seorang bakal guru terutamanya amat penting untuk kita pelajari dan mengetahui serba sedikit tentang ilmu baru selain ilmu berkaitan mata pelajaran seni. Bagi refleksi saya, berdasarkan wawancara berkaitan insan guru profesional yang telah dilaksanakan bersama guru bidang seni dan guru bukan bidang iaitu option sejarah, dapatlah saya rumuskan bahawa untuk menjadi seorang insan guru yang profesional bukanlah sesuatu benda yang mudah. Ia memerlukan kesabaran yang tinggi dan perlu menghadapi pelbagai cabaran. Oleh itu, melalui wawancara bersama kedua-dua orang guru ini dapat membuka mata saya tentang cara-cara untuk menjadi seorang guru yang cemerlang dan profesional. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.